الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. Maka apabila engkau kata, dalam Arab Minhaj ni, fa in kulta, maka jika engkau kata, kalau dalam Minhaj asal, maka jika engkau kata, pada menanya akan daku akan Imam Ghazali. Maka jika engkau kata, jika engkau tanya, kalau engkau tanya akan daku akan Imam Ghazali rahimahullah. Ada orang tanya kepada Imam Ghazali ni. Memang terkadang ada orang tanya, terkadang dibuat satu pertanyaan. Ini kaedah kitab dikarang, kaedah orang mengajar, dan begitu juga dengan kaedah Nabi menyampaikan agama. Didatangkan berbentuk pertanyaan. Macam orang ngajar lah. Kalau gini macam mana? Kalau gitu macam mana? Kenapa tanyanya? Ajar je lah. Ini memang kaedah dia. Ya, begian. Kalau gini mana? Kita yang tukar dengar ni pengong. Warna macam mana tak ajar lagi kan? Ajar je lah. Pada ni. Jadi didatangkan berbentuk pertanyaan ni, dia akan apa ni? Dipanggil awqaq fi nafsi. Panggil apa ni? Menarik minat kita. Oh ya, sungguh kalau gitu you nak jadi guna. Dah kita belajar sama dia nak belajar faham. Dan kalau gini, kalau sebaliknya begini macam mana? Oh ya, sungguh tak terfikir pula kalau begitu macam mana. Kita ingat ke kita belajar tu habis dah, selesai dah, mana beres dah, tak ada timbul pertanyaan dah. Bila dikemukakan kalau begini guna, hak dalam kitab tu beritahu begian. Kalau sebaliknya, jadi yang mengajar buat pertanyaan, barulah kita pun tertarik. Oh ya, sungguh tak terfikir pula nak tanya. Tapi kalau orang tanya sungguh, tak reti kita nak jawab. Tapi kenapa kita tak tanya, tak terfikir soalan yang seumpama tu. Itu panggil apa? Nak menarik minat dia panggil. Tu kaedah dia lah. Nak menarik minat, sebab terkadang kita ni beranggapan okey dah yang kita tahu. Banyak lagi. Kalau begian macam mana? Ini Mazali pula. Maka jika engkau kata, engkau tanya, kalau gini guna, seolah-olahnya kita tanya Imam Ghazali lah, seolah-olah. Maka adakah fardu
Adakah difardukan atas aku? Aku ni yang bertanya lah ni. Aku ni yang bertanya. Maka jika engkau kata, jika engkau tanya akan daku. Ni akan Al-Ghazali. Apa pertanyaan? Apa kata engkau tu lah pertanyaan engkau tu. Maka adakah difardukan atas aku? Aku ni yang bertanya. Bahawa aku belajar daripada ilmu tauhid, barang yang aku dapat membinasakan, barang yang aku dapat membinasakan, membatalkan, membatalkan segala agama kufur. Dia nak comelnya tambah sedikit, membatalkan dengan dia akan segala agama kufur. Barang yang aku dapat membinasakan, yakni membatalkan dengan dia, dengan barang membinasakan akan segala agama kufur, dan aku lazimkan mereka itu ahli segala agama kufur. Aku lazimkan, aku kalahkan. Aku lazimkan, aku tekan sampai ke kalah, mengaku mereka itu ahli segala agama kafir dengan hujah agama Islam. Wajib dah aku belajar ilmu tauhid sampai tahap boleh membinasakan, boleh membatalkan, boleh mengalahkan agama kufur ni dengan didatangkan hujah agama Islam yang sebenar. Ni mana apa ni? Boleh apa dia? Macam berhujah, berdebat dengan orang kafir. Orang kafir boleh mengungkap pertanyaan, maka didatangkan hujah-hujah untuk membinasa, untuk membatalkan dengan dia akan segala agama kafir. Dan aku mengalahkan, aku lazimkan, aku tekan sehingga kalah mereka itu dengan hujah agama Islam. Belajar tauhid sampai tahap tu ke? Wajib tak belajar sampai tahap tu? Satu. Dan aku binasakan, dan aku binasa dengan dia tu, atau pada aku dapat membinasakan dengan dia segala agama kafir. Dan aku binasa dengan dia, dengan barang. Ni ada dengan dia sini. Segala ahli bid'ah dan lazimkan mereka itu mengikut ahli bid'ah hujah, yakni akan hujah akan dalil ahli sunnah. Ni hak ahli bid'ah ni pula, hak orang Islam dah pula. Hak mula tadi tu belajar ilmu tauhid sampai tahap boleh berhujah, boleh membinasakan, boleh membatalkan agama kafir dengan didatangkan hujah agama Islam. Ni orang kafir tu. Yang kedua ni pula, dan aku binasakan dengan barang, dengan ilmu tu segala ahli bid'ah, dan aku lazimkan, ada aku tu. Macam tadi dan aku lazimkan mereka itu dengan hujah agama Islam. Dan aku lazimkan, mana aku mengalahkan mereka itu segala ahli bid'ah hujah ahli sunnah, yakni akan hujah akan dalil ahli sunnah. Ni pegangan bid'ah ni, pegangan qadariyah, pegangan jabariyah. Kita boleh boleh berhujah, boleh membinasakan, boleh membatalkan, dan boleh mengalahkan mereka berpegang dengan akidah ahli bid'ah dengan hujah akidah ahli sunnah. Belajar tahu sampai tahap tu. Wajib tak aku belajar? Ini pertanyaan. Hak boleh berhujah orang kafir itu boleh mendatangkan hujah orang Islam tu lagi tinggi. Ni pula ni. Hak orang Islam dah ni. Sebab mereka yang berpegang dengan pegangan ahli bid'ah orang Islam lah. Qadariyah orang Islam, Jabariyah orang Islam,
Bagai-bagai pegangan bid'ah tu orang Islam dah ke? Tapi pegangannya pegangan ahli bid'ah. Ahli bid'ah faham lah dah. Biasa dengar tak bid'ah biasa dengar? Wiri lepas mayang ramah-ramah bid'ah. Apa ke? Iyalah bid'ah. Nabi buat ke tak? Lepas Nabi bersalam, Nabi wiri lama dengan para sahabat baru Nabi balik. Ada Nabi buat? Nabi tak buat. Lepas tu dia buat tiap-tiap sekali lepas majmu'ah, bid'ah lah. Boleh. Bid'ah lah. Nabi tak buat. Apa dia bid'ah? Mengada-adakan satu perkara agama yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi bid'ah? Berjemaah tarawih 30 malam. Ada Nabi buat? Ada Nabi buat? Tuan ada Nabi buat ke tak Yang kita buat tiap-tiap tahun berjemaah 30 malam tu, ada Nabi buat ke tak? Nabi tak buat. Lepas tu dok amal tak tahu Nabi buat ke tak. Nabi tak buat. Nabi berjemaah tarawih hanya tahun yang pertama sahaja difardukan puasa Ramadan, tahun yang kedua hijrah. Nabi duduk Madinah tahun yang pertama tak ada lagi Ramadan, puasa Ramadan tak ada lagi. Duduk di Madinah tahun yang kedua, barulah difardukan puasa Ramadan tahun yang kedua. Sebab tu Nabi sempat berpuasa 9 tahun, 9 kali. 9 tahun 9 kali Nabi sempat berpuasa. Jadi tahun yang kedua hijrah itulah tahun yang pertama lah puasa Ramadan tu. Nabi berjemaah tarawih malam 23, malam 25, malam 27 Ramadan. Lepas tu tak ada. Sampai ke sudah tak ada. Tapi tak buat. Naik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah 2 tahun. Tak ada. Tak ada berjemaah tarawih. Buat masing-masing. Semai sendiri-sendiri. Sayyidina Umar menjadi khalifah tahun yang 13 hijrah. Tak ada lagi tarawih berjemaah. Tarawih ada, tapi jemaah tak ada. Sayyidina Umar jadi khalifah tahun yang kedua, tahun 14 hijrah. Barulah Sayyidina Umar himpun buat berjemaah tarawih cukup 30 malam. Bid'ah lah. Bid'ah hasanah. Faham ni, faham bid'ah ni. Nabi tak buat. Tapi kan Nabi buat berjemaah tarawih 3 malam. Dah buat 3 malam sudahlah. Malam 23, malam 25, malam 27. Tak boleh. Malam 27, malam 7 likuk. Tak kan? Malam 23, malam 25, malam 27. Lepas tu malam lain tu, buat sendiri lah. Buat masing-masing. Tak, Sayyidina Umar himpun sahabat, buat berjemaah 30 malam. Orang Sayyidina Umar kata, ni'matul bid'atu hazihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Nabi tak buat. Tapi sahabat yang melakukan kemudian. Nabi buat berjemaah tarawih tapi 3 malam saja. Tahun yang pertama je, 8 tahun kemudian tak ada dah. Bayar masing-masing. Itu bid'ah dia panggil. Tapi itu bid'ah yang hasanah. Macam tadi berwirid. Bacaan wirid itu semuanya datang daripada hadis-hadis sahih belaka. Tapi bukan buat ramai-ramai. Sahabat buat masing-masing. Tapi kemudiannya buat pakat, buat ramai-ramai. Nabi memerintahkan alaikum bil jamaah. Nabi suruh kita buat pakat ramai-ramai ni. Sebab apa? Kalau buat masing-masing jadi tak wirid. Gamuk-gamuk jadi tak wirid. Hok kuat sangatlah wirid lah. Kalau tak kuat mana pakai dak Buat ramai-ramai pun kadang-kadang hidup menung je. Suara budak bunyi, malas juga. Nak bangun balik, tak ada orang bangun, malu nak bangun. Jadi pakat buat ramai-ramai. Tak pelik lah kalau pergi, ada tempat lagi satu negeri, tak ada wirid. Sudah semayang balik je. Padat ni. Sebab apa?
Sebab Nabi tak buat berjemaah wirid. Tapi berwirid bacaan lepas solat tu Nabi buat. Berjemaah ramai-ramai tu bid'ah, Nabi tak buat. Tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah belakalah. Masa Nabi mana ada tulis Quran? Tak ada tulis Quran. Quran dihimpunkan pada masa Sayyidina Umar, lepas tu dikumpulkan pada masa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Bid'ah lah. Ada ni. Tulis Quran pula mula-mula Sayyidina Uthman pada masa Sayyidina Uthman himpung tu, tak ada titik. Baris, tak ada baris. Warna kamu. Sampai masa kita, titik tak ada, baris tak ada, tak tahu mana nun, mana te, mana ya, mana be. Baca warna gamuk-gamuk. Titik tak ada. Baris tak ada juga. Baca warna. Tu kemudian mereka tu. Ditambah, diada-adakan. Bid'ah lah. Bid'ah. Mengada-adakan perkara agama yang tidak ada pada masa Nabi. Tapi ulama membahagikan. Ini bid'ah yang hasanah, ini bid'ah yang qabihah. Mana bid'ah yang dalalah? Bid'ah yang qabihah. Mana? Ni bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pegangan. Orang hak duduk ni bid'ah tahlil, talqin, kunung. Hak tu ulama berbeza pandangan dah. Tapi hak i'tiqad ahli bid'ah ni tak dipedulikan. Yang terkadang membid'ahkan amalan kita orang Islam tempatan ni, yang membid'ahkan terkadang mereka sendiri berpegang dengan akidah yang bid'ah. Akidah bid'ah i'tiqadiyah dia panggil. Ini bid'ah yang qabihah, bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat. Ini bid'ah ni. Saya pernah belajar. Sudah je salam, angkat tangan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalal wa ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rau muka, bangun belaka. Sedap. Tak wirid kan? Malah pula. Sedang molek. Nak cerita tu tepat belajar. Tepat belajar sungguh-sungguh. Bila tidak wirid ramai-ramai, seorang tak buat. Lepas saya belajar pula kemudian di pondok yang berwirid, mula-mula tu panas punggung. Ni panas punggung nak tunggu lepas salam. Tunggulah. Terus sebelum tu beri salam je. Angkat tangan, Allahumma salam tadi, wa sallallahu, raut muka, bangun. Berjabat tangan, bid'ah. Lepas belajar pula tempat lain kemudian, wirid macam biasa. Mula-mula panas punggung lah. Rasa macam tak sedap-sedap sebelum ni. Beri salam, doa sepatah, bangun. Beri salam, doa sepatah, bangun. Dah selesai dah gitu. Pergi mengaji pondok lain pula, wirid panjang pula. Pondok pasal tunggu wirid panjang. Panas punggung mula-mula nak dikelekat semula. Sebab apa tidak beri ramai-ramai? Bid'ah lah. Yang kita dah buat tu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ada ni. Lepas tu tak pelik ada orang sudah salam dia pas di bikah bangun. Bikah bangun. Pergi duduk belakang. Semayang ba'diyah lah, apalah. Ada pesan gitu. Kita ambil ikut ramai-ramai ni. Kenapa nak pelik? Kita ada satu tempat. Tak kira satu tempat. Kita sekarang duduk tempat mana? Wisalah je, bangun. Pergi semayang sunat ba'diyah. Mana afdal? Wirid dulu ke semayang ba'diyah dulu? Afdal semayang ba'diyah. Wirid terlebih dahulu, barulah semayang sunat ba'diyah. Tapi yang lari semayang sunat ba'diyah tak wirid tu, dia wirid tak lepas dia tu. Tak pun. Tapi rupa tu comel lah, rupa agama duduk di masjid. Orang lain wirid comel-comel. Dia buat menyalahi. Kenapa? Dengan anggapan orang ramai-ramai ni tak pandai ke? Kita seorang je orang moleknya.
Sudah semayang, bangun duduk belakang, semayang bak dia. Orang ramai ni guna ni. Tak reti belakang orang ramai ni. Kita satu tempat, tak kira. Sekarang kamu berada tempat mana? Ni ada orang jin-jin nyakit pesen ni. Semayang bak dia, wirid pun tidak. Ada ni. Hak pada masa Nabi, sahabat tak bergerak. Nabi yang balik. Sahabat tak bergerak. Ada ni. Selama mana kita tidak berpindah tempat daripada sembahyang fardu kita, selama itulah malaikat doakan keampunan kepada kita. Tambah. Doakan ampunan malaikat yang sudah berpindah tempat. Kenapa? Memanglah berpindah tempat bila nak sembahyang sunat. Afdal berwirid dahulu sembahyang sunat ba'dih kemudian. Biar duduk tempat tu lama. Supaya malaikat lama doakan keampunan pada kita. Tapi yang lari ke belakang sampai sunat ba'diyah tu, dia tak berwirid pun. Tapi dia buat macam dialah handal, dialah hebat. Satu-satu orang saja di tempat tu yang pandai. Orang lain duk wirid amal tu tak pandai belaka. Panggil apa tu? Tak cerdik kan? Tak cerdik. Sebab tu kita berwirid, jangan duduk alih tepat. Lari duduk belakang lah. Wirid tapi gundur belakang. Jangan alih tepat. Yang alih tepat, balik tu imam. Beri salam je, masuk dalam bilik. Buat gitu tu imam. Beri salam je, masuk dalam bilik. Makmum ni, klik apa? Tak pandai lagi wirid. Wirid masing-masing lah. Kau anda kau, nak kena tu imam kat bawah. Wirid lah. Imam apa sudah salah masuk dah bilik. Makmu tengok aku tengok mu nak orang ni. Lepas tu baca doa pula nanti sudah wirid. Doa apa? Doa masing-masing lah. Doa masing-masing kan? Baca doa masing-masing. Ada doa pendek, ada doa panjang, ada doa Melayu, ada doa Arab. Baca masing-masing lah. Mana kamu? Waktu hak asal. Tapi kalau tu imam buat gitu kau, cakap macam-macam lah makmum. Mana kalau kita wirid, jangan alih tempat. Masa gue sama sudut pun cukup marah. Kalau ada je pelajar masa lepas week dia banggi duduk belakang, dia buka kipas pula. Dia duduk belakang kan. Kipas depan tak kuasa duduk belakang. Marah tu guru. Oh mahal dia. Mahal macam mana? Orang lain satu dua kipas ramai-ramai. Dia mahal. Satu kipas dia seorang je. Banyak mana dia bayar bil elektrik? Tengok marah. Dah orang lain duduk depan ni kipas dua. Ramai-ramai. Dia lain duduk belakang, tak berasa dah kipas. Dia buka kipas lain. Makna dua kipas ramai-ramai, satu kipas dia seorang. Itu mahal tu. Banyak dia bayar bil elektrik. Yang tu nak marah sebab dia beralih tepat. Itu hak bab bid'ah tahlil talqin tu nak buat-buat tak musuh dah. Ni. Ahlil bid'ah. Ahlil bid'ah, bid'ah i'tiqadiyah. Qadariyah, Jabariyah contohnya. Pegangan yang ahli bid'ah, perkara jahat bukan datang dari qada Allah. Ni pegang-pegang sesak belaka ni. Kita belajar terdahulunya hak fardhu ain tauhid. Kita nyatalah mana pegangan yang bid'ah, mana pegangan ahli sunnah. Ni sampai tahap belajar kita boleh membinasakan, boleh membatalkan apa ni hak pegang ahli bid'ah dan kita tegakkan dengan dalil akidah ahli sunnah jemaah. Belajar siapa tangga tu fardu dak atas aku? Ni pertanyaan. Maka ketahui olehmu, jawab Imam Ghazali rahimahullah, bahawasanya ini belajar daripada ilmu tauhid, barang yang dapat membinasakan segala agama kafir. Belajar ilmu tauhid, barang yang dapat membinasakan dengan dia segala ahli bid'ah dan lazimkan itu dengan hujah ahli sunnah, fardu kifayah. Itu fardu wajib, tapi wajib kifai, wajib kifayah. Dalam satu-satu kawasan kena ada orang siapa tangga ni. Satu-satu kawasan ni bukan kawasan Parlimen Pedak, bukan kawasan daerah Pedak,
kawasan yang boleh qasar solat. Dipanggil kawasan masafatul qasri. Kawasan dalam lingkungan 90 km. Daripada hujung Marang sampai hujung Kuala Neru. Boleh 90 km. Hujung Marang dengan hujung Kuala Neru. Nak masuk Setiu. Boleh 90 km. Hujung Kuala Neru nak masuk Setiu ni Batu Rakit ke mana? Batu Rakit dah. Batu Rakit Setiu dah kan? Dah. Gitulah. Mana hujung Marang Pekala Barangan. Gitu dah. Kalau Barangan sampai ke Batu Rakit boleh 90 km. Boleh. Lingkungan tu kena ada seorang pandai. Berapa daerah tu? 3 dah. Marang, Kuala Terengganu, Kuala Neru. Tu. Satu kawasan ni bukan satu kawasan daerah, bukan. Satu kawasan yang boleh qasar salat. Bukan satu negeri. Satu negeri luas sangat. Satu kawasan yang boleh qasar salat. Kena ada seorang pandai. Tak ada seorang pandai ilmu tauhid sampai tangga ni. Dosa habis ada di kawasan tu. Pandai ni. Dosa semua ada di kawasan tu. Sebab ini fardu ni. Bukan sunat. Tapi fardu kifayah. Fardu kifayah. Satu kawasan kan ada seorang pandai. Seorang budak pandai. Siapa berdosa? Habis yang ada kampung kawasan tu yang mukallaf berdosa belaka. Yang mukallaf ada kampung tu berdosa. Yang ada kampung. Mukallaf yang ada kawasan tu dosa belaka. Dosa apa? Dosa tinggal kefarduan. Dosa besar. Ini hak ilmu fardu kifayah. Kalau kita sekarang ni, ilmu fardu kifayah dalam satu-satu kawasan, banyak yang tidak ada yang mengetahui. Berdosa habis kita semua ni. Kita ni berdosa belaka. Tapi bukan masalah tak ada orang pandai ilmu fardu kifayah dan ilmu tauhid ni. Fardu ain tauhid pun tak beres. Tu dosa besar atas diri masing-masing. Ni hak fardu kifayah ni. Lepas tu mula duduk. Kenapa kita buat amal, tak rasa, dah duduk dalam keadaan satu kawasan yang tak ada seorang orang yang alik ilmu fardu kifayah, yang mana kita semua berdosa. Ada ni. Tapi ikut satu geruk tu, sekejap je berzikir dengan dia. Seminggu 2 je, rasa lalu dah. Cepatnya rasa. Walau hadut ada dosa semacam, sebab di kawasan tidak ada orang yang alik fardu kifayah. Tapi cepat je rasa, buat amat, rasa je. Itu terkadang tipu daya syaitan. Ini ilmu fardu kifayah pula ni. Macam ni ilmu fardu yang terdahulu. Itu atas masing-masing. Ini fardu kifayah pula ni. Naik pula sini setangga. Sebab tidak ada yang ada kesungguhan di kalangan anak-anak Korea yang agak cerdik, yang berkemampuan, keluarganya ada belanja. Budak cerdik, budak ada minat. Cerdik tu penting, minat tu penting. Mak ayah pula orang yang berkemampuan. Biar budak seumpama ni atau mengaji pondok, biar belajar sampai jadi guru. Alim ilmu fardu kifayah. Tak ada inisiatif seumpama tu. Lepas tu, siapa yang nak alim ilmu fardu kifayah ni? Kita tahulah hak sekolah tak lulus. Sekolah pun tak pernah terima, dah cerdik. Hak dah cerdik pergi duduk pondok, bolehlah fardu ain. Ini kita cerita fardu kifayah ni. Kalau dah cerdik sekali pun atau pondok, alhamdulillah, lepas fardu ain dia. Tapi fardu ain dia je. Yang kita bicara ni, fardu kifayah. Yang menyelamatkan satu kawasan tu daripada dosa belaka ramai-ramai. Hak tu perlu kepada orang yang istimewa. Hak tak apa cerdik ni, tak boleh duduk pondok, boleh lah. Biar lepas fardu ain dia. Buat amal dia. Selamat dia. Tapi hak ni istimewa ni. Alik ilmu fardu kifayah ni, satu kawasan selamat dari dosa. Kan dia seorang. Hak ni
kena yang tadilah, yang cerdik, yang ada semangat, yang ada minat, dan mak ayah ada belanja. Sebab nak duduk pondok ni belanja kena besar. Kita anak cerdik nak kejar dunia belaka. Orang kejar belah kedah ilmu dunia fardu kifayah juga. Ramai dah kejar Nak jadi doktor fardu kifayah juga. Ramai dah nak jadi doktor Cuba tanya kau dalam sekolah cita-cita doktor belaka. Tak sama macam kita dulu. Kita dulu cita-cita dak askar polis. Dua tu je. Dia je ni. Hok pakar tu lah. Pakar. Yelah dulu kan. Tengok askar polis tu dikira macam goh lah. Goh ni dengan baju askar. Ada pula senapang. Jadi polis pula. Boleh takak orang. Boleh kejar orang. Pada ni. Kan hebat tu kan. Kalau tanya kau askar polis. Sekarang kau tak ada dah. Kalau tanya doktor. Lepas tu ramai doktor tak ada klinik. Ramai doktor tak ada klinik. Dah, doktor. Tak boleh nak pergi juga. Doktor lah dianya. Cocok di sendiri lah. Cocok dadah dalam orat dia tu. Doktor kau tu. Tengok. Kita masuk dalam kebun. Tengok-tengok ada jarum. Ada doktor sini. Doktor tu. Ada doktor. Hak ilmu doktor fardu kifayah ramai dah. Ni ilmu hak fardu kifayah, ilmu agama ni. Ini cerita ilmu kifayah tauhid, ilmu fardu fiqh, ilmu fardu kifayah tasawuf, ilmu perkara hak berkaitan ilmu tafsir, ilmu hadis. Baik. Tapi fardu kifayah ni hak fardu ain lah bagi. Pada masa kita sekarang ni fardu ain pun cukar cemaking. Mazali datang dah molek dah tu fardu ain tauhid, fardu tasawuf, fardu ain fiqh yang tak dapat tidak Mazali kata. Hak fardu ain tak dapat tidak. Hak ni tak ada alasan. Hak fardu ain tauhid tasawuf fiqh tidak ada alasan. Ni tak dapat tidak. Tak belajar fardu ain tauhid tasawuf fiqh berdosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil. Ada ni. Dosa besar, malaikat catat dosa masa mana? Setiap saat. Selagi tidak memulai belajar. Dan memulai belajar ni macam mana? Sekali seminggu tauhid, peringkat permulaan cukup. Akidah kita tu sekali seminggu. Cukup. Tak cukup sebab kita berkewajipan belajar ni berumur baligh. Kita balik puluh-puluh tahun dah. Kemudian baru nak belajar. Sekali seminggu. Sekali seminggu ni bagi orang yang mengulangi. Orang yang selesai dah fardu ain tauhid, tasawuf fiqh, tauhid sekali seminggu boleh. Tasawuf sekali seminggu fardu ain boleh. Fiqh sekali seminggu fardu ain boleh. Sebab apa? Mengulang. Abang apa? Panah. Abang apa? Perangat. Perangat bagi dah. Perangat dah. Perangat. Gitu je. Boleh sekali seminggu. Tapi kalau kita baru mula nak belajar, faham lah. Dia sebesar yang malaikat catat tu belum membalik. Dan sebesar belum membalik tu berpunca pada kita sebagai ibu bapa tak ajak mufadha'in pada anak kita sebelum balik. Ini satulah. Hak ni kena perbanyakkan taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan taubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita besar dah sendiri dah. Kita tak boleh nak kawal dia dah, tak boleh nak suruh nak ajar dia dah. Kita kena sentiasa beri nasihat. Mak dengan ayah dulu tak faham agama. Tak ajar kamu belajar fardu ain. Mak ayah bertaubah dengan Allah. Kamu kena belajarlah ilmu fardu ain. Kena pergi belajar. Anak dia kata, tak apalah mak ayah, kita maghrib duduk masjid sokmo, dengar sokmo, molek lagi masjid, belajar sokmo, dengar sokmo, belajar fardu ain. Tekan masa tu. Sebab ilmu agama Allah ni luar. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kena fardu ain, kena tekan gitu. Memang kena tekan gitu, fardu ain. Malam tu di masjid kami fardu kifayah, kena cari masjid lain.
Mencari masjid lain. Ikut keperluan masing-masing. Keperluannya apa? Fardu ain tauhid tasawuf fiqh. Keperluan ni banyak mana? Tengok pada keadaan masing-masing lah. Kita kena pandu pula. Kena pandu pula situ. Kita dengar Allah, kita bertaubat. Pada ni. Ini akhir zaman. Gitulah. Gitulah. Dengan pendidikan pula, bukan pendidikan yang berteraskan agama. Agama hanya jadi tempelan. Faham-faham je lah. Faham-faham ni. Bak sekolah ni faham-faham je lah. Pentingnya ilmu fardu ain sebelum balik ni. Lepas anak balik, dia akidah dia betul. Zahir batin dia comel. Maka terselamatlah dari bagai-bagai pula. Hak tipu daya dalam bab jalanan agama ni. Ni mari suruh kamilah jemaah yang ikut sunnah. Ni mari suruh kamilah jemaah ikut sunnah. Dak, orang lain tak ikut sunnah, kamilah ikut sunnah. Bila anak kita tak ada asas, dia pun ikutlah. Mana dia tengok, hak ni molek Hak ni molek nilang apa? Anak kita jahil ilmu fardu ain. Dia pun ikutlah. Hak mengaku tu. Tapi hak mengaku sunnah tak sunnah pun dia balik daripada ilmu fardu ain tauhid tasawuf fiqh. Tak peduli bab ilmu. Itu bukan. Tapi bila anak kita tak ada asas ilmu, dia turutlah hak salah. Sebab apa? Sebab kita tak beri ilmu ke dia. Yang dia boleh nilai mana betul mana salah. 73 golongan ni orang Islam belaka. Ngaku betul belaka. Semua ngaku betul. Memang semua ngaku betul. Qadariyah kata dia ahli sunnah. Jabariyah kata dia ahli sunnah. Mereka ada ulama mereka, mereka ada kitab mereka. Ada. Jelas nyata mana sebenar mana tidak. Tak berani nak kata. Kenapa tak berani nak kata? Jalan agama Allah jelas. Syariat yang disampaikan Allah jelas. Yang Nabi kita bawa agama tu jelas. Tak nyata, tak berani nak kata sebab kita jahil. Kita belajar ilmu tauhid nanti di bawah tu. Fardu ain kita belajar ilmu tauhid sampai peringkat kita boleh membezakan ini akidah ahli sunnah, ini akidah ahli bid'ah. Baru lepas fardu ain kita belajar ilmu tauhid. Kita tak berani nak katalah ni ahli bid'ah. Sebab yang berceramah tu bukan orang biasa-biasa. Kita fardu ain tak lepas. Tak berani kata, berani. Sebab apa? Jelas. Ke agama yang dibawa datang untuk selamat dunia dan akhirat tak jelas ke? Hak agama Nabi bawa datang tak jelas. Tak jelas bila kita tak ada ilmu fardu ain. Berarti ilmu fardu ain ni tak dapat tiada kata Imam Ghazali. Faham dah kita sebut fardu ain, kita faham dah. Bila fardu ain memang tak dapat tidak. Fardu ain. Macam contoh, semain fardu subuh. Boleh kita nak helah-helah? Tak ada. Sebab apa? Fardu ain. Kalau semain jenazah, tak sempat kita kerja banyak. Okey je. Fardu kifayah. Tapi kalau semain subuh ni, boleh helah? Hujan ke? Naik air ke? Boleh. Subuh pagi ni, tak apalah, tinggal sekali. Tak ada. Sebab apa? Fardu ain. Sama dengan belajar ilmu. Fardu ain. Tak dapat tidak. Dengan fardu ain dapat membezakan mana jalan syariat yang sebenar, jalan syurga, manakah jalan yang walaupun rupa agama tapi tertipu, jalan neraka. Mana jalan sunnah, mana jalan bid'ah. Mana jalan malaikat, mana jalan syaitan. Jelas nyata. Tak berani nak kata, jahil. Jahil fardu ain. Sampai pengkat boleh membezakan mana akidah ahli sunnah, mana akidah bid'ah. Itu kadar fardu ilmu tauhid dia akan bercerita di bawah sedikit. Dia akan tambah lagi bawah fardu ain. Hak ni yang akan menentukan hari akhirah kita. Jadi anak-anak kita bila lengkap fardu ain ni, mari kemudian macam mana pun dia boleh beza. Hak ni
Padahal ni mengaku je sunnah. Tapi macam mana dengan ilmu tauhid? Macam mana ilmu fardhain tasawuf? Macam mana ilmu fardhain fiqh? Tak ada diajar pun. Bukan. Sebab tu, dalam kitab Minhaj dahulu, awal dahulu, dibicara berkaitan dengan kesedaran, keinsafan. Awal-awal bicara dalam kitab Minhaj ni. Dahulu di muka surat 6 dahulu. Bicara berkaitan dengan keinsafan. Mai kesedaran. Mai keinsafan, mai kesedaran. Puncanya perbagailah. Ada orang kan dapat pasangan baik. Ada orang dapat kawan yang betul. Ada orang yang kena pencing dah ke, kena adalah macam-macam lah. Ada orang terkejut dengan kematian orang yang paling hampir. Kawan dia hok paling hampir, keluarga dia hok paling hampir. Sehat-sehat, mati mengejut. Dia mari setok, mari kejut. Oh, ni kawan hok rapat, keluarga hok rapat ni sehat, mati. Marilah keinsafan dia. Mari keinsafan ni. Nak kembali pada jalan agama. Yang biasanya orang jauh dari agama ni, dia ilmu tak ada. Nak nilai macam mana? Mazali mulai dengan apa dahulu surat 6? Permulaannya, belajar kenal Allah, kenal Rasul. Kemudian nak beribadah kepada Allah. Belajar molek, semayang kita, taharah macam mana. Kemudian hak berkait dengan hak bak hati. Belajar molek ilmu tasawuf. Ni macam disusun. Kalau tak ikut jalan 6 ni, tak ada dimulai dengan fardhain tauhid, tasawuf fiqh. Itu bukan jalan yang sebenar. Mengaku macam mana pun, rupa zahir comel macam mana pun, bukan jalan yang sebenar. Ini bagi yang mai keinsafan tak ada asas. Tapi kalaulah anak tu sudah diberi asas fardhain tauhid fiqh tasawuf sebelum balik, tak akan tertipu dah. Ada orang yang dia dapat ilmu ada, ayah dia atau pondok, belajar akidah, belajar pondok biasalah. Tapi lepas dia balik, dia tua, dia dewasa, dia macam lara. Dia kerja dunia je. Dunia, sampai jadi kaya. Tapi lara dalam bab agama. Kemudian, pergi Mekah. Pergi Mekah, akidah comel dia belajar. Tapi pergi Mekah tu pun, kalau kira-kira, kerana orang duduk panggil ayah haji. Dah kita tua, duit banyak, dah haji lagi. Tak pernah sabar dah. Mesti orang panggil ayah haji. Pergi Mekah. Pergi Mekah tu gelisah duduk. Gelisah. Duk mikir ke kerja kapung. Pas telefon. Dia rasa macam bosan. Macam ni. Pergi Mekah kerana orang kata. Kerana malu pada orang. Lepas balik Mekah tu, barulah mari semula sedar. Lepas tu bawa lagi Mekah semula kali kedua, tak puas hati hak kali yang pertama. Lepas sedar tu, ini hak ada asas. Pergi masjid. Malam tauhid, malam mana? Masjid kata tak ada tauhid, ada lagi. Lepas tu malam ngajar bab fiqh, malam mana? Tak ada. Malam ngajar bab tasawuf mana? Tak ada. Tak ada ni. Jadi orang pelik. Orang lain duduk masjid lama-lama tak tanya pun Malam tauhid, malam fiqh, tasawuf tak orang tanya pun. Dia baru main masjid tu tanya benda gitu. Sebab dia ada asas. Ayah Dewi dah ilmu agama, cuma dia lara. Dia lara tu dia dengan Allah Ta'ala. Mak ayah tak berdosa dah. Tapi dia nak kembali pada jalan agama, dia tahu jalan pulang. Sebab apa? Dia ada asas ilmu tapi tak beramal. Hak duduk masjid ramai-ramai tu, tidak ada asas ilmu. Duduk masjid lama pun, tak ada fardhain tauhid pun, relax. Tak ada fardhain fiqh pun, okey. Tak ada fardhain tasawuf pun, senang lena, santai. Berjemaah 5 waktu. Ada program buat makan sedap-sedap. Itu je. Di mana malam fardhain tak ada. Jadi hak hari kemudian hak mai keinsafan. Jadi orang kata tu pelik lah. Oh, baru mari dia tanya bab ilmu kelas mana fardhain tauhid, fiqh tasawuf. Sebab dia ada asas. Itu penting tu. Kita ni mak ayah ni dengan anak-anak kita sebelum balik tu. Penting. Ni sekarang ni timbul apa? Ustaz takut dah learning. Sebab apa?
Anak-anak tu hok ni balik pesen tu. Tapi ikut orang agama belaka dia kata. Hok ni gini, hok ni gini. Hok ni kata dia sunnah, hok ni kata dia betul. Jadi di pak kerja jauh tu. Hok ni mana nak ke agama lah. Balik rupa agama. Hok ni duduk dalam bilik je beramah. Tak bercakap mana dia kata dengan adik-beradik. Beramah je. Tengok pun takut kata dia. Merah mata-mata dia kata. Jadi maknanya anak diminat ke agama dah. Kemudian. Tapi hak ni jumpa dengan hak ni. Dia kata hak ni betul. Hak ni pula dak. Hak ni hak betul. Hak ni. Ni sama nak beranak adik-beradik ni. Mak ayah rusing dah. Kenapa nak rusing kalau balik pada agama? Agama betul ke dak sebenarnya tu? Sebab kita mak ayah tak beri ilmu fardhu sebelum balik. Itu berat tanggungjawab kita di hari akhirah tu. Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbul takut pula bila anak minat agama. Dia takut anak diminat agama. Dia takut dia ambil jalan salah. Takut pilih jalan salah. Dan dia tengok ni gini anak dia. Tak sekata dah lah. Hak ni kata dia lah hak makam. Hak ni dia lah hak sunnah. Hak ni hak dia lah boleh sampai ke Tuhan. Tapi yang dia tahu dia kata anak dia tu tak belajar fardhu ain belaka dia kata. Naik makam macam mana? Sunnah macam mana? Nak sampai ke Tuhan macam mana? Jadi takut. Jadi dinasihat dah dia kata sebelajar fardhu ain. Tapi anak dia tak belajar, sibuklah apalah. Balik-balik amalan hak dijumpa hak di KL apa semua tu. Itu penting fardhu ain tu. Anak yang betul-betul beramal, jalan amalan yang sebenar, perlu lengkap ilmu fardhu ain. Marilah macam mana yang mengaku dia begitu gini pun takkan turut dah. Sebab apa? Tak betul jalan gitu. Jalan betul macam mana? Tengok dah kitab Minhaj. Daripada keinsafan, manakah jalan kembali pada agama? Ni, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ni kitab ni. Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jalan bagi segala orang yang beribadah kepada Allah, kepada syurga, bagi Tuhan sekalian alam. Ni, jalan mengabdikan diri akan Allah. Minhajul Abidin. Tapi Mazali ambil daripada mana? Ambil daripada keinsafan lagi dah. Mari insaf. Hak mana mula-mula sekalinya? Belajar kena Allah, kena Rasul. Hak tu hak jalan mula-mula sekali. Imam Ghazali susunglah dalam kitab Minhaj. Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Hak fardhu ain ni jangan harap sekolah. Kalau sekolah ni kalau kita rasa macam okeylah cukup fardhu ain, sekolah ada fardhu ain permulaan. Pertengahan pun tak siapa. Kalau nak cukup fardhu ain, belajar tahap sanawi. Belajar tahap sanawi tu. Barulah kita kata boleh cukuplah fardhu ain tahap sanawi. Kalau sekolah menengah agama biasa, minta maaf. Saya jumpa ramai dah. Termasuk yang menjadi ustaz sendiri. Sama ada ustaz mengajar sekolah rendah, ustaz mengajar sekolah menengah, mereka sendiri pun tak lepas. Tapi mereka bagus, mereka sentiasa belajar. Ada orang jadi ustaz ni sombong dah, tak mau belajar dah. Ni bagus, dia tetap belajar. Tapi maknanya dengan ilmu yang dia belajar, tak lepas fardhu ain. Di sini pun tak lepas fardhu ain. Kalau naik sanawi tu, tu cerah sikit lah. Tu pun kadang-kadang sanawi lah. Tengok pada kitab tauhid tu, Allah comelnya lah kitab tauhid dia. Tapi yang mengajar pula, baca je dia kata. Sambil-sambil mengajar, saya pun tak pemana mana tauhid ni. Saya pun tak pemana mana tauhid ni. Sambil baca. Lepas tu baca nak habis liver. Tapi ilmu yang ada dalam sukatan sanawi tu cukup fardhu ain. Dia pun naiklah universiti. Itu fardu kifayah. Itu bukan fardhu ain. Itu fardu kifayah. Dia ambil jurusan apa pun tu fardu kifayah. Itu mendalami. Faham tak ni?
Fardu ain di mana? Di sanawi. Kalau lengkap di situ. Kalau universiti belajar fardu ain, komang lah. Fardu ain ni ilmu asal. Universiti itu ilmu fardu kifayah. Tapi terkadang ilmu fardu kifayah dia pakar dalam bidang ekonomi Islam. Dia pakar dalam bidang ekonomi Islam. Itu fardu kifayah. Bab muamalah fardu kifayah. Kena ada seorang pandai dalam satu kawasan. Tapi malangnya hok pakar dalam bidang ekonomi Islam ni diberi slot untuk bicara bab fardu ain. Ada satu slot tu bicara bab puasa 3 bulan Ramadan. Tak lepas. Dia tak reti nak bicara. Satu slot tu bicara bab semayang, tak lepas. Sentuh bab pegangan, out. Dia fardu ain tak lepas sebelum dia masuk ilmu fardu kifayah. Universiti ilmu fardu kifayah, tapi ketika dia masuk universiti fardu ain tak lepas. Tak ada ni. Kata macam mana? Kita mak ayah lah ajar sendiri. Kita mak ayah tak pandai, bawa main majlis surah. Orang sekarang ni mari belajar fardu majlis surah, mari anak-anak. Bawa anak-anak pergi belajar fardu ain. Ni kita mari majlis surah tu seorang je. Anak kita tak pernah bawa. Bila bawa masa tarawih, penuh habis anak dara dia bawa belaka. Jadi belajar fardu ain tak wajib, tarawih hak wajib. Masa belajar fardu ain, mari sekelamin je. Anak-anak tak bawa. Pada masa tarawih, habis pakai anak dara dia bawa belaka. Jadi mana hak wajib, mana hak sunat? Ni. Dereba mabuk orang bagi. Dereba tak kena jalan ni. Dak mabuk lah, dereba tak ada. Panggil apa? Wish, mana? GPS betul. Oh, dia tak ada. Dia tahu jalan. Dia tahu mana wajib, mana sunat ni. Awak sekarang tak. Budak-budak muda sekarang bagus. Dia belajar sekali dengan anak-anak. Belajar sekali dengan anak-anak. Sebab apa? Nak ajar tak pandai. Dia nak ajar tak pandai. Suami tak pandai nak ajar isteri. Dia bawa isteri dia belajar. Mak ayah tak pandai nak ajar anak. Dia bawa anak dia belajar. Sama-sama belajar lah. Suami wajib ajar isteri. Nak ajar isteri macam mana dia pun baru nak belajar. Maka dia pun bawa isteri dia. Sama-sama belajar. Gitu je lah. Nak agak sekolah minta maaf. Bukan tempat dia. Yang mana ustaz-ustaz sekolah ni terkadang dia ada inisiatif dia sendiri. Mana-mana belajar dia ada inisiatif dia sendiri. Dia tambah hak ilmu yang tidak ada dalam sukatan. Ni hak ustaz-ustaz yang belajar pula kemudian lah. Ada satu sekolah tu yang belajar berkitab ni cikgu je. Dia cikgu. Tapi dia minat belajar berkitab. Akhirnya baca doa di sekolah dia juga. Dia tu kan baca doa, bukan ustaz baca doa. Dia kata ustaz ada masalah, ditanya dia. Dia cikgu. Ustaz tanya dia. Dia memang cikgu lah, dia ngajar bagian ilmu dunia lah. Tapi dia minat belajar fardu ain. Akhirnya ada masalah, ustaz yang rojak dia. Yang tanya dia pula. Sampai masa baca doa, dia pula yang tukang baca doa. Dah nak kata gua ni. Mana kadang-kadang sampai tahap jadi ustaz pun belum tentu ilmu fardu ain. Ini hak timbul ustaz-ustaz yang bagus, dia belajar fardu ain kemudian. Dia belajar fardu ain kemudian bukan alasan. Mana-mana rakaman banyak, live FB banyak bukan alasan. Cuma nak tahu mana fardu ain tauhid tasawuf fiqh. Ambil molek dalam kitab Minhaj ni. Fardu ain tauhid tasawuf fiqh. Ni nak pergi pada fardu kifayah. Belajar ilmu tauhid sampai tahap boleh mengalahkan agama kafir, menegakkan hujah agama Islam, fardu kifayah. Boleh mengalahkan, boleh membatal, membinasakan akidah ahli bid'ah dengan menegakkan dalil akidah ahli sunnah, fardu kifayah. Setakat boleh membezakan ini akidah ahli sunnah, ini akidah ahli bid'ah, ini akidah betul, ini akidah salah. Betul salah datangkan dalil, minta maaf saya tak pandai. Makna apa? Dia hanya tahu ilmu fardu ain tapi tak tahu ilmu fardu kifayah. Kalau kita ramai-ramai ni kadang-kadang tahu ni akidah betul, ni akidah salah. Betul salah, datangkan hujah. Datangkan dalil ayat Quran. Nak hujah, nak dalil saya tak pandai. Mana apa tu? Dia hanya ada ilmu fardu ain, alhamdulillah, tapi dia tidak ada ilmu fardu kifayah.
Ilmu fardu kifayah ni dalam satu kawasan kena ada sekurang-kurangnya seorang. Kalau tidak, berdosa habis, orang yang mukallaf akan balik di kawasan tersebut. Dosa apa? Dosa kerana jahil ilmu fardu kifayah. Seorang pun tak ada hak pandai. Dan sesungguhnya tertentu atasmu itu hak fardu ainnya, barang yang mengesahkan dengan barang i'tiqad kamu di dalam usuluddin. Hak fardu ainnya untuk sah akidah masing-masing je. Boleh berhujah menegakkan akidah sunnah, boleh mengalahkan akidah bid'ah, itu fardu kifayah. Fardu ain ilmu tauhid untuk mengesahkan dengan dia i'tiqad kamu di dalam usuluddin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.